Okey, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, silakan Kak Liza muka surat 48. Buka air dulu agak tadi. Air masuk dulu tadi. Air masuk dulu Zaza ni. Dia mula Ah. Kak Liza dulu. Mula Kak Liza lepas tu Ain. Tak apa, air macam dulu. Okey. Masih satu page saja. Satu page tak ramai ni. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidain. Kejap ambil balik dekat Iza. Iza jangan tadayyan. Tadayyantum. Idza tadayyantum bidaini ila Bidainin ila. Idza tadayyan Tada bukan tadai. Idza tadayyantum bidainin ila ajalim musamman faktubu. Sikit lagi man tu dengung. Musamman faktubu. Ajalim musamman faktubu. Ya. Waliyaktum Tak ada mim. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Waliyaktub bainakum katibun bil adl. Ya. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah. Ya. Falyaktub wal yumlililladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah. Ya. Waliyattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Ya. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'. Jaga. Aw la yastati'. Kalau nak sambung tak sambung Zah? Boleh. Aw la yastati'u. Dia dekat toya tu dia dah punya tati. Dia dah masuk hidung dekat toya. Aw la yastati. Ti bukan ti. Aw la yastati'u an yumillahu wa falyumlil waliyuhu bil adl. Ya. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Ya. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Man tu dengung. Mimman tardawna minasyuhada. Wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Ya. Antadilla ihdahuma fatudzakkira
إحداهما الأخرى فتذكر إحداهما الأخرى فتذكر إحدى فتذكر إحرى فتذكر إحداهما الأخرى yeah. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا ولا تسأموا أن تكتبوه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا. Kalau sambung dia kena bunyikan tanwin. Saghiran au kabira. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله Yeah. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا Yeah. إلا أن تكون تجارة هادرة. Yeah. Sambung Ambil je tak? balik dekat tijaratan. تجارة هادرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا تضار كاتب ولا يضار betul. ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Sadaqallahul azim. Sama-sama Ain. Okey, silakan Kak Liza. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman. Dengung tak cukup. Ajalim ada dengung, musam ada dengung, man ada dengung. Ila ajalim musamman faktubuh. Faktubuh panjang. Jangan faktubuh. Faktubuh. Ya. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Ya. Wala ya'bakatibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Ya. Fal yaktub wal yumli. Fal yaktub. Tub tu jangan dia ada macam tuba. Dia jangan ada bunyi ain pula. Fal yaktub wal ringan. Tuba. Ya. Tuba. Boleh lagi tu tuba. Tuba, ya. Tuba. Wal yaktuba wal yumlil. Jaga mim. Jangan wal yumlil ladzi. Wal yum. Ya. Fal yaktuba wal
lillazi alaihil haqqu wal yattaqillah Ya. wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhus minhu syai'a Ya. fa in kana allazi alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati' Au la yastati'. oh panjang aw la yastati' Ya. okay Au aw la yastati'u an yumillahu wa falyumlil waliyuhu bil adl falyumlil waliyuhu bil adl. mana ni ai Hmm. aw la yastati'u an yumillahu wa falyumlil waliyuhu Dekat mim tu kan, kat Liza, jangan dia berhenti. Tak payah berhenti. Fal yumlil, biarkan dia berlalu tu. Sebab dia memang ada sifat gunah pun. So jangan takut. Jadi kita kalau sebut fal yum, dia akan bila angkat bibir dia akan bunyi. Fal yumlil. falyumlil macam tu. Ya, macam gitu lagi lembut. Dia tak boleh angkat ya. Hmm. Bila dia angkat dia macam putus ya. Putus dan dia melantun. Yum. Okay, tengok lagi. La yastati'u an yumillahu wa falyumlil waliyuhu bil adl. Ya. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Nipis. Mir rijalikum. Min rijal. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Ya. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna Mimman tardaw. wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Ya. Antadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra. Ya. Wala ya'basyuhada'u idza madu'u. Ya. Fala tas'amu an taktubuhu tak Nipis kan. nipis tak gitu ya. Ya. Wala tas'amu an taktubuhu shaghira an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih. Ya. Dzalikum aqsatu indallah. Dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamush mul. Dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. Ya. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Ya. Falaisa alaikum junahun alla taktubuha. Jangan tak. Alla tak. Bukan ke. Ke tu suara yang lantun. Tak. Ya. Ya. Mana? Falaisa alaikum junahun alla taktubuha. Bunyi lagi Zah? Bunyi. Wah.
Tak. Alla tak. Angin. Tak. 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 Ke tu ada suara. Oh, Tak. tak. Tak, iyalah. Tak. Tak. Itu tak ada angin Oh. pula. Oh. Tak. Angin lepaskan. Tak. Tak. Itu. Tak. Macam tu ya. Okey. Falaisa alaikum junahun alla taktubuha Ya. wa ashhidu idza tabaya'tum wala yudarra katibun wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum Ya. wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in Syai. alim. Jangan syain. Dia tak sampai tu syai. Syai. Ya. Oh. Wallahu bikulli syai'in alim. Okey. Sadaqallahul Sadaqallahul azim. Terima kasih Zaza. Okey. Fiza. Zaza, saya nak tanya soalan. Ya. Okay, kalau kita kan ra tu duduk di hujung, kan, bila ra duduk di hujung ayat, bila kita nak mati nak berhenti, kita nak wakaf, kita kena matikan dia kan. Betul. Jadi dalam konteks tu kita matikan dia sebab kita nak wakaf. Jadi untuk nipis atau tebal tu tengok baris sebelum dia. Kita tengok baris sebab kita matikan dia sebab nak wakaf kan. Ya, betul. Okey, terima kasih. Sama. Okey, Fiza boleh baca ke? Boleh, kejap Ustazah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Ustazah, saya tak pakai ni earphone dengar. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap. Baik daripada a'udzubillah ataupun basmalah kan. Ada basmalah ada satu ra sabdu. Sorry, ada dua ra sabdu. A'udzubillah ada satu ra sabdu. Jadi perlu ditekankan pada huruf tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia ada tempoh nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam tak lekat. Okey. Dia longgar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, gitu. Macam qari'ah tu kan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu yang setepatnya. Tak, selama ni pakai baca je laju-laju kan. Ya. Sorry Ustazah. Tak apa. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim. Ustazah, kat mana berhenti Ustazah? Bidain. Mana? Bidain. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain. Ya. Ila ajalim musamman. Kalau ambil sebolehnya ambil idza tadayantum. Oh, okey, sorry. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubu. Lagi sekali ila ajalim musamman faktubu. Ila ajalim musamman faktubu. Ya. Waliyaktub bain. Ba dengan ba tak boleh bunyikan qalqalah. Sebab dia nak jumpa sifat yang sama dengan dia. Waliyaktub bainakum.
yaktub bainakum kanibum Katibum bil adl. katibum bil adl Ya. wala yakbaka Wala ya. Letak aja. Allah Akbar wala yak ya Dia bukan yak. Yak tu jadi kaf. ya Itu yang bergerak pangkal lidah. Ya bawah sekali. Ya. wala ya Ya. Hamzah. Bukan ak. Ak ke atas. Ya. wala yakbakatibun ay yaktuba kama 'allamahullah Ya. falyaktub walyumlil ladzi 'alaihi alhaqqu walyattaqillah Walyattaqillaha rabbah. walyattaqillaha rabbah Ya. walyattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a فإن كان الذي عليه الحق حق سفيها أو ضعيفا Ya. أو لا يستطيع أن يمل Dengar dulu. أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل Waliyuhu bil adl. Ya. واستشهدوا شهيدين من رجال Macam mana nak sebut ra? Jangan mer. Tak mau yang tu. Mirrija. Saya sebut macam mana Zah? Mirri. Orang putih tu. Tak. Tak boleh. Mirrija. Mirrija. Yeah. Yes. Wastashhidu syahidaini min rijalikum Cantik. fa illam yakuna rajulaini farajulu. Ni macam mana lah? Farajulun. Dengar. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wamra'atani mimman tarbawna minasy syuhada. Kat shin tu kalau boleh jangan minash. Macam dia terputus kan. Dia terus. Minasyuhada. Dia ada dia punya martabat sebenarnya shin ni. Dia ada 3 martabat tau. Dia ada shin yang kuat tu bila shin tu sabdu. Bila shin yang kedua tu shin mati. Shin yang ketiga tu bila shin tu berbaris. Ya. Okey, terus. Sama je lah. Terus antadilla. Anta billah ihdahuma fatuzakira Ro. Baru nak cakap. Bagus Liza. Anta billah ihdahuma fatuzakira ihdahumal ukhra. Ya. Wala ya'basyuhada'u idza ma du'un. Ya. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila Ajali. Ila tu pastikan dua harakat pula. Lebih 2 harakat iaitu 4. Ila ajali. Ya.
Lebih 4 Zah? Betul. Dia bukan lebih 4 atau lebih 4, 5, 6. 6 tak ada. Ila kalau mat jaiz 4 atau 5 je. Zalikum aqsatu. Zalikum aqsatu Tu pendek. indallahi. Tu pendek. Zalikum aqsatu in. Apa Zah? Satu tu pendek. Satu. Oh, okey. Zalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. Alla tartabu. Alla tartabu. Ya. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Ya. Saya boleh sambung ke? Ambil. Ke patutnya saya habiskan yang tadi. Tak sampai tu. Tudirunaha. Tak apa, ambil tudirunaha. Tudiru, okey. Ya. Tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha. Ya. Wa ashhidu idza tabayatum. Ya. Wala yudarra katibun wala syahid. Ya. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Ya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wallahu bikulli syai'in alim. Okey, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Terima kasih azim. Fiza. Terima kasih Zaza. Okey. Okey, Ili, silakan Ili. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengar tak? Dengar? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazi. Betul ke ni? Betul? 48. Confident je. Betul. Bagus tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum. Ambil balik sikit boleh. Amanu tu dia kena lebih daripada 2 tu. 4. Ili ulang Boleh. Satu lagi kalau Ili nak ulang daripada awal. Ya 4, amanu 4 dengan tadayantum tu dengung. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum. Boleh? Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman. Sampai? Tak sampai. Ambil balik ilah. Ilah tu panjang tu. 4 juga. Patut boleh ke Ustazah? Boleh? Sekejap. Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman Ambil ilah. Ila ajalim semua dengung. Ila ajalin musamman Faktubuh. Dia cepat masuk kaf terus. Faktubuh. Walyaktub
بينكم كاتب بالعدل Ya. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق Wal. Ha. Boleh berhenti tu. hak tu. Boleh? فليكتب وليملل الذي عليه الحق Ya. الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس Khos. Sin. Kejap Ili ambil belakang sikit. Wal yattaqillah. Qi tu masukkan ke tempat keluar huruf qaf. Kalau wal yattaqillah tu dia jadi macam hampir kepada kaf. Okay. وليتق الله ربه ولا يبخس Ya berkhos. Sin. dengar bunyi shin ولا يبخس Ya. ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا Ya. أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل Ya. أي Fal yumlil pun tak apa. Ambil belakang pun okey juga tu. Ayyumillahu. Sampaikan. أن يمل هو فليملل وليه بالعدل Ya. واستشهدوا شهيدين من رجالكم Ya. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء panjang lagi ke? Okey. Terus? Terus Boleh? Boleh terus. أن تضل Tebalkan. Tadil. أن تضل إحداهما Ya. فتذكر إحداهما الأخرى Ya. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا Ya. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا Ya. An تكتبوه صغيرا أو كبيرا أو takut tak cukup lah tu. Okay. أو كبيرا إلى أجله Ya. ذلكم أقسط Jangan so. ذلكم أقسط عند الله وأقوم Sebilang balik Ya. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة Ya.
وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ألا ترتابوا ألا ترتابوا ya ألا ترتابوا إلا أن تكون sampai ambil balik illa إلا أن إلا أن تكون تجارة ya teruknya Ustaz. Tak boleh itulah boleh makan ke pilih boleh makan marah anak. distress okey ambil balik tijaratan hadiratan تجارة حاضرة تديرونها بينكم ya فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ya وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد ya وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. okey sadaqallahul azim terima kasih Ili Ustazah. okey silakan aja ini Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi silakan aja أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل bidainin ila جميع tinggal mana idza tadayantum تداينتم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه samman faktubu dengung tertinggal panjang. satu إلى boleh situ boleh Iza. ila إلى أجل مسمى فاكتبوه ya وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس rabbahu tu dua harakat aku ni macam satu dia ada waw tu waw Oh, kecil oh. sebelah dia itu oh waw saghir huruf waw tu huruf mat okey macam okey waliyattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a ya فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ya أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل waliyuhu bil adl ya واستشهدوا شهيدين من رجالكم ya
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من Mimman bunyi dengung. dengung tu. Okay. Start kita punya wa amrat boleh. Wamra'ata boleh. وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند Jangan so. Aqsatu in. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة هادرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Aja sama. Okey, hari ni muka surat 49 Muka surat last untuk surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا
غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Surat 49 ni. Okey, kita masuk tajwid sikit. Okey, untuk tajwid hari ni kita masuk ke surat berapa? Sekejap, saya buka. Saya salah buka. Tapi surat apa ya? 79 saja, pelajaran 24. 24. Pasal last kita yang pelajaran 23 tu idgham mutamasil lain tu. Kan itu last 15 bulan 10. Betul last week kita tak ada kelas kan? Jadi kita surat 79 lah. Bagus kutu kelas. Self-elected. Bagus. Saya setuju. Sekejap, terkia-kia. Kelas. 24. Betul lah pelajaran 24 tapi muka surat 79. Sekejap. Pasal 15 bulan itu kita buat pelajaran 23. Tu kita tak ada kelas last week. Minggu ni kita 24 lah. Muka surat 79. Okey, baik. 79. Mana Ustazah? Okey, mutaqaribain. Okey, sekejap saya share kat sini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tak saya share? Sekejap. Nak ngejaz nampak muka semua orang. Okey, baru nampak semua. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pelajaran 24, maknanya idgham mutaqaribain lah kan? Betul Okey. Idgham maksud dia masuk, belum tentu dengung. Mutaqaribain maksudnya diambil daripada perkataan qarib. Mutaqaribain tu diambil daripada perkataan qarib ataupun kalau orang Melayu sebut karib, kawan baik, dekat, rapat. Tu maksud dia. Kalau orang Arab dia tak sebut karib, dia sebut qarib. Itulah dia asal perkataan. Tapi kenapa dia letak mutaqaribain? Sebab dia ada hubungan antara dua huruf. Maka ditambah dengan ya nun kat belakang tu jadi qarib, jadi mutaqaribain. Itu yang menunjukkan memasukkan huruf pertama kepada huruf kedua. Jadi kalau kita tengok dia punya pengertian ditulis kat situ, idgham mutaqaribain iaitu idgham yang berlaku pada dua huruf. Ya nun tadi menunjukkan dua. Dia berlaku pada dua huruf yang mana hampir sifat dan makhraj. Ataupun salah satu daripada dua tadi. Sama ada sifat hampir ataupun makhraj hampir. Itu maksud idgham mutaqaribain. Kemudian yang kedua, idgham mutaqaribain berlaku tak banyak. Dia ada pada beberapa huruf sahaja.
Yang di-share pada buku ni adalah yang pertama, idgham qaf. Memasukkan qaf yang mati. Dia tulis kat situ idgham qaf sakinah kepada kaf. Jadi kalau kita tengok dari sudut makhraj, yang hampirnya makhraj ke sifat? Yang qarib ni antara qaf dengan kaf ni. Dia antara, kadang-kadang ada huruf yang hampir makhraj, kadang ada hampir sifat. Jadi qaf dengan kaf ini adalah hampir makhraj. Yang mana disebut dalam bahagian makhraj, tajuk makhraj, qaf adalah mengangkat pangkal lidah. Tapi kaf mengangkat pangkal lidah di hadapan sedikit daripada huruf qaf. Itu tempat keluar dia. Maknanya huruf qaf dengan kaf ni sebelah aja. Dia berjiran, dia qarib, kawan baik. Kan? Jadi sekiranya ada pertemuan dua kalimah tadi, yang mana satu kalimah tu dia ada satu huruf qaf, satu huruf kaf. Yang mana qaf itu mati ataupun sukun. Sebab tu dia tulis kat situ sakinah. Sakinah tu sukun lah, mati. Dia bertemu dengan kaf. Jadi macam mana cara dia? Yang kita tahu qaf tu ada qalqalah kalau mati. Tapi disebabkan dia jumpa dengan huruf yang hampir dengan dia, maka dah tak ada bunyi qalqalah. Dalam buku pink ni dia secara umum saja. Dia tak ada tulis pun macam mana cara membaca kan. Jadi secara umumnya, kalau secara terperincinya, dia ada dua wajah. Ni beri perhatian dan tulis sikit dekat bahagian nombor 1 tu. Sebenarnya dia ada dua wajah. Wajah ataupun cara pertama dibaca dengan apa yang tertulis. Maknanya qaf tu dia kosong. Kaf tu ada tanda sabdu. Menunjukkan kita masuk terus pada huruf kaf. Sabdu itu kan huruf yang syadidah kan, ataupun huruf yang bersangatan. Jadi hilang kaf. Jadi bacaannya macam mana? Alam nakhluqkum. Tak ada bayangan qaf. Itu yang pertama. Berbeza kalau satu lagi wajah, dia kata baca dengan meraihkan dulu huruf yang pertama iaitu qaf, kemudian baru kita sebut huruf kedua. Jadi bacaannya tebal dulu, baru nipis. Jadi macam mana bunyi dia? Alam nakhluqkum. Luqkum. Tadi luqkum. Mungkin tak nampak sangatlah beza, tapi kita yang menyebut kita dapat merasakan kedudukan lidah kita tadi tu sama ada dia pergi qaf dulu baru kaf ataupun dia pergi kaf terus. Maknanya dia pergi depan sikit. Ini boleh dibaca dengan dua cara. Cumanya buku kat belakang. Kebanyakannya memang yang diamalkan ataupun kebanyakan imam qura membaca dengan kaf. Sebab tu dia tak ada tulis wajah kat sini. Sajalah saya tambah sikit kan. Sebab tu dia letak kaf itu dengan tanda sabdu. Jadi kita tak ragu. Kadang-kadang lah mata kita memandang kan. Walaupun kita dah tahu qaf tu kosong. Kaf tu ada tanda sabdu. Kita nak juga bunyi qaf. Sebab kita tahu dah qaf tu sifat dia lagi kuat berbanding dengan kaf. Kan sifat qaf tu tebal. Dia ada isti'la. Kaf ni dia ada istifal. Jadi dia nak raikan kedua-duanya, maka dia adakan dua wajah untuk kalimah tersebut. Okey, yang kedua, idghamkan lam sakinah pada ra. Masukkan lam yang mati kepada huruf ra. Lam dengan ra, dia punya sifat lebih kurang, dia punya makhraj pun dekat-dekat. Ini kita boleh tengok balik pada sifat kan. Lam contohnya. Lam ni dia ada istifal. Ra pun istifal. Maknanya dia merendahkan pangkal lidah. Apalagi persamaan antara dua huruf ni. Lam ini dia ada tawassut. Ra pun ada tawassut. Jadi maknanya hampir juga antara sifat. Dan antara makhraj, ra dengan lam pun hampir. Ra hujung lidah kan? Dekat lelangit depan. Lam pun hujung lidah juga. Berhadapan kan, dekat belakang gigi depan atas. Al-ar. Kalau kita sebut dua-dua tu, hujung lidah kita dekat lelangit dan melekat. Lebarkan sikit lidah tu. Kemudian ra, ar. Dia melekat juga dekat lelangit, cuma bezanya dia ada getaran, iaitu takrir. Disebut takrir. Lam ni tak ada getaran. Tak ada kan? Dia melekat terus. Itu dari sudut sifat dia, dan makhraj tu dekat-dekat sebelah-sebelah. Okey, jadi macam mana cara menyebut atau pelaksanaan pada kalimah tersebut? Lam ni terus masuk pada huruf ra seperti mana yang ada di dalam kalimah ni.
Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Sebab lam dengan ra ni dia tak boleh dua wajah macam qaf dengan kaf tadi. Sebab qaf ni tebal. Lam dengan ra ni dia sama lebih kurang sifat. Jadi dia masuk terus pada huruf ra dengan membunyikan takrir terus. Bal rafa'ahu Allah. Cuma bila kita sebut takrir, kena jaga dua benda. Yang pertama, jangan hilang terus takrir ra. Contoh, barra. Itu tak ada takrir. Barra tak boleh. Ataupun terlebih-lebih takrir. Sebab ada setengah orang yang beranggapan bila masuk huruf ra yang bersabdu ni dia rasa macam lagi kena banyak. Lagi kena double bunyi ra. Tak sebenarnya. Lagi dikurangi kadar takrir tu. Takrir tu masa bila nak buat? Masa permulaan menyebut ra tu je. Barra. Situ je. Jangan barra. Dah tak berhenti dah. Break tak makan. Habis ditakrir sampai ujung. Tak boleh. Barra. Jangan barra. Banyak sangat. Jadi dua tadi ni iaitu qaf dengan kaf. Kemudian lam dengan ra. Jadi kedua-duanya kalau kita tak nak confuse, kita tengok masuk terus pada huruf yang bertanda sabdu. Habis cerita. Jadi senang nak ingat kan? Yang pertama tadi masuk kaf terus tanpa qaf. Yang kedua masuk ra terus tanpa lam. Okey. Kita tengok terus. Ada lagi. Bukan ra dengan lam, qaf dengan kaf je. Apa lagi? Okey, tengok perhatian. Idgham nun sakinah pada ra, lam, waw dan ya. Ni. Memasukkan nun sakinah ataupun nun mati pada 4 huruf ni. Nun masuk ra, nun masuk lam, nun masuk waw dan nun masuk ya. 4 ni juga termasuk dalam idgham mutaqaribain. Rupanya. Sebab apa? Sebab nun dekat dengan ra. Kan hampir sama ada makhraj dengan sifat. Makhraj nun kan hujung lidah dekat lelangit depan. Ra pun tadi sama. Kan dia berkait ni. Nun, ra dengan lam. Dekat-dekat. 3 beradik ni. Dia bukan satu tempat keluar tapi dia dekat-dekat. Okey, jadi nun bertemu ra, dia kategorikan mutaqaribain juga. Nun bertemu lam pun sama. Macam saya cakap tadilah dia berkait nun, ra, lam kan. Kemudian waw dengan ya pun dikategorikan mutaqaribain sebab dia punya makhraj. Bukan sifat Dia punya makhraj nun dengan waw ni, dia hampir juga. Nun hujung lidah. Waw kan dekat bibir. Dekat tak hujung lidah dengan bibir kita? Dekat. Dan ya. Ya tengah lidah. Jadi nun hujung lidah. Hujung lidah dengan tengah lidah jauh ke? Tak jauh. Sebelah aja. Jadi dia kategorikan juga dengan idgham mutaqaribain tadi nama dia. Cuma dia kata tetapi baginya telah dinyatakan dalam hukum nun sakinah. Jadinya sebab tu dia tak sebut lagi dalam idgham mutaqaribain. Tapi kalau mungkin ada setengah orang yang sebut lagi nun bertemu ra, mir rabbihim. Boleh tak kita nak kata idgham mutaqaribain? Bolehlah. Sebab bergantungnya dia pada hampirnya makhraj ataupun sifat. Tapi yang lebih utama adalah kalau kata nun bertemu ra tu hukumnya, kalau adalah jawab ada soalan kan. Dibagi satu hukum idgham mutaqaribain. Satu lagi hukum apa tadi ni? Idgham nun bertemu ra, idgham bila gunah. Allahu akbar. Jadi mana satu betul? Dua-dua betul, tapi yang paling tepat adalah idgham bila gunah. Sebab apa? Sebab dia dah dinyatakan dalam hukum nun mati ataupun nun sakinah. Tak salah kedua-duanya. Sebab tu dia bagi tahu kat situ. Okey, yang ni jelas? Jelas InsyaAllah. Okey, kalau jelas saya teruskan. Nombor 3. Terdapat 2 perkara yang menegah terjadinya idgham mutaqaribain. Bila sebut perkataan menegah tu maknanya tak boleh masuk lah. Tak boleh diidghamkan. Walaupun huruf tu dekat-dekat. Ni cerita dia. Mesti ada sebab lain. Tadi dah kata kat atas, huruf yang dekat kena masuk. Tapi tiba-tiba ada beberapa tempat ni. 2 tempat ni hurufnya dekat tapi tak boleh masuk. Mesti ada sebab lain. Apa sebab dia? Yang pertama, jika berlakunya saktah. Saya ulang lagi sekali, saktah tu adalah berhenti seketika tanpa mengambil nafas baru. Tu maksud saktah. Jadi ada satu part ayat tu, iaitu pada ayat kalla bal
rana ala. Bukan bal. Kalla bal rana ala. Maknanya kat situ dia nak sebutkan lam yang mati bertemu ra. Nampak tak? Dalam Quran pun dia bentukkan macam tu juga. Lam tu tetap ada tanda mati. Ra tu selepas ra pula. Sebelum ra nak sebut ra tu ada tanda sin kecil kat atas tu. Itu menunjukkan simbol saktah. Jadi kita jangan baca kalla barrana ala qulubihim. Tak logik. Kalau ikutkan dari sudut pemahaman dan kita nampak tu tanda tu kan atau lambang tu, dekat ra tu tidak ada tanda sabdu pun. Buat apa kita baca kalla barrana kan? Jadi sebab tak ada sabdu dekat ra tu yang dia letak tanda mati dekat lam. Supaya apa dia letak tanda mati dekat lam? Supaya kita dapat menyebut lam itu dengan izhar atau menzahirkan sebutan lam yang mati. Kalla bal. Kan bunyi lam yang jelas. Lam mati yang jelas. Sebab tu dia letak tanda tu. Kemudian berhenti sekejap. Kalla bal rana ala qulubihim. Jadi betul-betul jelaskan lam, betul-betul kena jelaskan huruf ra. Maknanya dia bertemu tak lam dengan ra tu? Tak bertemulah. Sebab dia dah ambil hukum saktah tadi tu kan. Maknanya berhenti seketika. Cuma bezanya dia tidak mengambil nafas. Kemudian seterusnya yang kedua, jika ya saya Berhenti tu berapa lama Zah? okey, dalam kadar seperti mat asli. Dalam kadar 2 ketukan macam tu, 2 mat. Kalla bal rana ala. Macam tu. Kalla bal rana ala. Cantik. Macam gitu. Boleh? Kadang confuse. Takut saya punya berhenti tak cukup lama. Dia sekadar 2 harakat macam mat asli. Gitulah lebih kurang. Okey. Okey, boleh jelas Okey, kemudian nombor 2. Sekejap Okey, nombor 2, jika huruf pertama adalah huruf halqiyah. Cuba kita tengok. Dia kata kalau huruf pertama adalah huruf halqiyah. Halqiyah apa halqiyah? Tekak. Anak tekak. Halkum. Kan? Okey, dia fokus pada ayat yang mana ni? Qalu atuni ufrigh alaihi qitra. Dia fokus pada kalimah ufrigh dengan alaihi. Ufrigh adalah kalimah pertama, dia ambil kira kat situ Ufrigh kalimah pertama, alaihi kalimah kedua. Jadi dia sebut kat sini jika huruf yang pertama adalah huruf halqiyah. Antara 2 kalimah tadi, ufrigh alaihi. Huruf pertama halqiyah mana? Ghain lah. Lepas tu huruf kedua halqiyah mana? Ain. Maknanya dalam 2 kalimah tadi, kalimah pertama dekat hujung tu adalah huruf halqiyah ghain. Huruf yang kedua, huruf kedua pula. Kalimah kedua iaitu alaihi. Alaihi tu huruf pertamanya adalah ain. Nampak tak? Ghain bertemu ain. Dikatakan macam kat atas, dia boleh masukkan huruf qaf kepada kaf sebab dekat. Ghain dengan ain ni kalau ikutkan kategori dekat tak? Dekat. Tapi kenapa dia tak boleh masuk ain? Sebab dari sudut makna itu, ya Allah terkejut ibu. Jatuh pula botol. Dari sudut, sorry. Ibu tengah kelas lah, why? Sana. This. Okay, sorry. Dari sudut makna tu sangat jauh bezanya. Jadi kalau kita baca macam alam nakhluqkum, bunyinya hampir sama kalau qaf dengan kaf ni. Nanti boleh tengok maksud dia. Mana Quran saya terjemahan. Tapi kalau atuni ufrigh alaihi, katalah kita ambil ufrigh alai ataupun ufri' alai, jauh pergi dia. Walaupun huruf tu makhrajnya dekat. Ghain hujung halkum, ain tengah halkum, kan kategori qarib kan? Tapi bila kita membunyikan sama ada ghain dengan ghain ataupun ain dengan ain, dia punya bunyi jauh walaupun dia berhampiran. Jauh sebab apa? Sebab dia punya sifat. Sifat dia tu tak dekat, jauh.
Okey, salah satunya apa beza yang ketara? Ghain ada isti'la, iaitu mengangkat pangkal lidah supaya tebal. Ain ni hurufnya nipis. Kan? Tapi qaf dengan kaf pun tadi qaf isti'la. Kaf tu hurufnya nipis. Macam mana? Jadi macam saya cakap tadi lah, bunyi dia. Bunyi dia hampir. Qaf, qoka. Tapi ghain dengan ain ni bunyinya tu jauh. Nampak dekat. Cuma dekat adalah dari sudut makhraj. Bunyinya tak sama. Dan jauh menyebabkan makna tu lari jauh. Okey. Jadi dua sebab ni tadi tak boleh berlakunya idgham mutaqaribain. Walaupun dia hampir dari sudut huruf, tapi ada sebab lain. Sebab utamanya adalah yang pertama tu saktah. Dan yang kedua, huruf pertama itu adalah huruf halqum. Huruf halqum bersama dengan huruf halqum. Okey, jelas yang ni? Nombor 3? Jelas Untuk idgham mutaqaribain selalunya orang confuse yang bab ni. Idgham mutaqaribain qaf dengan kaf. Setiap kali je lah kita belajar kita ingat. Bila kita tutup buku ni kadang-kadang kita lupa. Bila buka Quran, alamak ini nak bunyi qaf ke nak bunyi kaf. Jadi jangan ragu, ingat satu yang saya selalu sebut. Masuk sahaja pada huruf kedua ada tanda sabdu. Maknanya jangan ragu-ragu, masuk terus pada huruf yang bertanda sabdu tersebut. Kecuali kalau huruf kedua pada kalimah tu tidak ada tanda sabdu. Mesti ada something wrong yang kita nak kena tahu. Itu kita boleh tengok pada bahagian idgham mutajanisain. Okey, saya masuk sikit. Idgham mutajanisain ni banyak. Okey, saya masuk sikit Okey, sebelum nak masuk idgham mutajanisain, ada soalan? Boleh ke nak masuk idgham mutajanisain terus? Ke kita fokus satu-satu dulu, mutaqaribain dulu? Sengih dah Ain. Ketua kelas? Tanya semua orang lah, saya tak tahu. Okey tak? Berat tak untuk idgham mutaqaribain? Itu macam straightforward kan? Saya rasa lah. Betul? Mungkin kita boleh ambil pelajaran 25 sampai nombor 3 je ke Ustazah? Okey. So nampak nanti apa dia punya beza dia. Yes. Okey. Apa dia Fiza? Thank you Ketua. Okey, tengok idgham mutajanisain. Dia kata apa makna idgham tadi kita dah ulang. Idgham tu adalah memasukkan tapi belum tentu lagi dia dengung. Mutajanisain ini maksud dia apa? Sejenis. Apa yang sejenis? Tu dia. Tadi mutaqarib, dia berhampiran. Ini sejenis. Okey. Apa yang sejenis tu? Antara dua huruf tadi ada sejenis tu. Tengok apa dia? Idgham yang berlaku pada dua huruf yang sama. Sejenis tu kan sama. Sama makhraj tapi lain sifat dia. Yang tadi dekat. Dekat sama ada dekat dengan makhraj ataupun dekat dengan sifat. Berbeza dengan mutajanisain ni, dia punya makhraj sama. Maknanya tempat keluar sama. Cuma dia punya sifat lain. Itu maksud mutajanisain. Sejenis. Sejenis apa? Sejenis yang sama pada makhraj. Okey, kita tengok. Ada banyak tempat berlaku. Jadi, bila kita masuk pada bab idgham mutajanisain ni, kita punya kepala duk mikir awal punya tajuk. Apa tajuk awal? Bulu mata masuk dalam mata. Tajuk yang paling awal adalah bahagian makhraj. Makhraj kan kita nak kena hafal, nak kena ingat makhraj ni keluar kat mana, huruf ni keluar kat mana, berapa banyak huruf kat dalam kawasan tu kan. Okey, jadi kita tengok dulu nombor 1. Idgham ta sakinah pada dal. Huruf ta dengan huruf dal. Hujung lidah dekat belakang gigi depan atas. Betul tak? Cuba kita sebut ta da. Ta da. Nampak? Ta da. Kan sama kan? Jadi itu namanya sama makhraj tapi sifat dia lain. Jadi kalau kita tengok pada huruf ta dengan da, contoh dia bagi qad ujibat da'watukuma. Kalau ikutkan ta yang mati tu kita kena bunyikan apa? Hamas. Betul tak? Kita akan bunyikan ujibat. Contoh bat ada bunyi angin sikit. Tapi disebabkan bertemu dengan huruf dal, yang mana dal ini tempat keluar dia sama macam ta, maka kita dah tak ada bunyi dah ta tu. Jadi nampak tak dal tu ada tanda apa?
Sabdu. Maka macam yang saya cakap tadi lah. Sabdu itu maknanya huruf itu dimasukkan terus. Macam mana idgham mutaqaribain, begitu juga idgham mutajanisain. Jadi kita kena fokus pada huruf kedua. Kalau huruf kedua tu bertanda sabdu, maka bunyikan terus tanpa ragu. Macam pantun dua kerat pula. Kalau apa tadi dah lupa dah. Kalau huruf kedua itu bertanda sabdu, maka masukkan kepada huruf tersebut tanpa ragu. Gitu. Boleh? Okey, so bunyi dia qad ujibat da'watukuma. Jangan ragu, jangan mandang-mandang tak. Bunyi tak sikit kot, 50% kot. Tak ada. Masuk dal terus. Qad ujibat da'watukuma. Dia memudahkan, jangan kita menyusahkan lagi kan. Nak kena bunyi juga tak. Qad ujibat da'watukuma. Tergeliat lidah. Cik Melah. Bad da'watukuma. Jangan bad. Okey, boleh masuk pada dal. Begitu juga dengan nombor 2. Idgham ta sakinah kepada ta. Ta mati macam tadi nombor 1 tu ta. Tapi ni jumpa ta, tadi jumpa dal. Ada juga ta tu hamas tapi masuk kepada ta. Maka kena bunyikan dengan bunyi ta. Wa qala ta. Bunyi tak ta? Tak bunyi. Cuma bezanya makhraj tempat yang sama. Cuma sifat dia tebal. Ta nipis, ta tebal. Maka tebalkan terus. Cuma berhati-hati jangan sampai bunyi ta itu tebal, lam pun jadi tebal. Contoh wa qalata. Sudah. Dah lah sebelum lam itu huruf qaf. Qaf alif tu tebal, wa qa. Dia tak boleh waqa. Kan? Wa qala. Wa qalata. Ni kalau saya baca secara perlahan. Wa qala. La nipis dulu baru la ta, baru tebal. Wa qala ta'ifah. Begitulah. Ya. Okey, itu nombor 2. Kemudian nombor 3. Idghamkan sa dengan huruf zal. Jadi ini berlaku pada hujung iaitu yalhath tu dia ada dekat waqaf. Waqaf Jibril pula. Waqaf jaiz. Jim tu menunjukkan jaiz, harus. Jadi kat situ kita bunyikan kalau waqaf, ni kena tulis sikit. Sekiranya kita waqaf, maka bunyikan sa. Kalau kita berniat nak baca sambung, maka bunyikan zal. Sebab dekat zal itu ada tanda sabdu. Kenapa kalau kita waqaf, dia tak bunyi zal? Sebab dia tak bertemu dengan zal. Syarat dia tadi, kalau kita bertemu zal, baru kita boleh bunyikan yang bertanda sabdu tu. Maknanya tak berfungsilah zal tu kalau kita waqaf. Yalhas, bunyi sa. Kalau masuk zal dan sambung, yalhazalik. Dia ada sedikit perbezaan dari sudut dari sudut sifat dia, iaitu terlepasnya suara. Okey. Jelas? Okey, nombor 4. Idgham dal sakinah kepada ta. Tadi yang nombor 1 ta kepada dal. Ini dal kepada ta. Okey, kita maklum dal ni ada tanda pula. Ada sifat qalqalah. Tapi bila dah dia masuk pada huruf ta, iaitu huruf yang sama tempat keluar macam dal, maka tak ada bunyi qalqalah. Jangan kita baca qad tabayyana ar-rusydu. Melantun-lantun kat situ. Kat situlah nak bunyi dal, kat situlah nak bunyi ta, tempat yang sama. Jadi maka dia letakkan tanda sabdu pada ta, maka masukkan terus kepada ta. Qatta. Tapi jangan sampai, sebab dal dengan ta tu huruf nipis. Jangan sampai qaf tu dia jadi nipis. Jangan baca qad tabayyana. Qatta. Qaf tebal, dal nipis. Qatta tabayyana ar-rusydu. Okey. Ni pizza. Ingatkan on camera nak tanya ke apa? Okey. Ustazah ni sensitif sikit. Okey. Ya, dek kejap. Terantuk. Bawa adik keluar. Okey, seterusnya saya habiskan sikit lagi. Nombor 5. Idgham zal kepada dha. Okey, zal dengan dha pun makhraj yang sama. Tapi zal ni huruf tu sifat dia nipis dan dha itu sifat dia tebal. Maka masuk terus kepada dha dalam keadaan kita ingat makhraj zal dengan dha ni hujung lidah kena keluar. Maka keluarkanlah hujung lidah supaya dia tidak bunyikan sofir. Jangan izzalamtum. Salah. Illa. Dia bunyi lembut je. Walaupun tebal tapi lembut. Dia tak boleh baca izza. Dia ada desiran. Salah. Illa. Izzalamtum. Okey.
Jangan muncul sangat. Jangan jangan illah lamtum. Okey, masukkan kepada Allah. Cuma kita tengok pada nombor 6. Idghamkan ta sakinah kepada huruf ta. Kalau kita perhatikan, kenapa dekat ta dengan ta ni ta tak ada tanda sabdu? Daripada nombor 1 hingga 5 tadi ada tanda sabdu. Kenapa nombor 6 tak ada tanda sabdu? Nampak tak? Siapa tahu? Agak-agak. Main agak-agak pula. Main dadu kalau betul tak apa. Okey. Ta dengan ta ni dia tengok pada sifat dia. Dia berbalik pada sifat. Ta dengan ta makhraj sama. Tapi sifat dia ada beza yang agak jauh sikit. Apa beza yang jauh sikit tu? Ta sifat dia tebal. Ta sifat dia nipis. Jadi ta sifat tebal tu apa? Isti'la dan itbaq. Ta ni dia sifat istifal dan infitah. Jadi kalau nak ikutkan yang atas tu ada juga sifat tebal. Za tebal. Nombor 2 tu ta tebal. Tapi kenapa ada tanda sabdu ni tak ada tanda sabdu? Kerana antara dua huruf ini, huruf yang sifatnya tebal mendahului. Daripada nombor 1 hingga 5, huruf tebal tu yang kedua. Nampak tak? Jadi bila dia mendahului huruf yang nipis tu, maka dia kena raikan huruf tersebut dengan sifat-sifat yang ada pada huruf tersebut. Jadi kita baca dengan faqala ahadtu. Raikan ta dulu. Cuma jangan ada qalqalah. Jangan baca faqala ahadtu, susah. Kan? Faqala ahadtu. Ahadtu. Nampak? Ahad tebal. Tu jangan tu. Jangan disebabkan ahad tadi dah tebal, tu jadi tu salah. Tu baris depan tetap dibaca dengan nipis. Itulah sebab dia. Okey, jelas. Itu sebab dia tak letak tanda sabdu. Takut bila letak tanda sabdu nanti ditakuti kita menyebut ahad tu terus nipis tak ada to. Gitu. Boleh? Baik, seterusnya yang terakhir nombor 7 iaitu idgham ba sakinah kepada mim. Okey, ba huruf bibir, mim huruf bibir. Tapi apa sifat yang tidak ada pada ba iaitu gunnah. Tapi sifat mim itu ada gunnah. Maka dimasukkan seterusnya kepada mim dengan gunnah. Sebab tu dia letak tanda sabdu. Maka kita baca dengan irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Jadi bunyikan dia dengan sabdu. Boleh? Okey, baik. Perhatian. Bawah satu lagi. Idgham ba sakinah dan mim hendaklah disertakan dengan gunnah dengan kadar 2 harakat. Maknanya yang nombor 7 tadi bukan sekadar masuk mim sahaja, tapi tunggu sekejap. 2 harakat dengung tu. Irkam ma'ana. Lama sikit kat situ. Nombor 1 hingga 6 tak ada dengung Dia hanya idgham sahaja. Nombor 7 baru ada dengung kerana terlibat dengan huruf mim. Wallahu a'lam. Habis mutajanisain dengan mutaqarribain. Risaulah takut pening. Okey tak? Okey, jelas Alhamdulillah. Ustazah? Ya. Saya nak tanya yang nombor 3 tu. Boleh? Yalhath tu lepas tu kita berhenti kan? Nak bunyikan sa hujung tu pendek sikit je. Dia bukan pendek sikit, memang pendek. Sebab dia tak ada mat. Yalhath. Oh. Sebab kalau antara ha dengan sa tu ada alif, yalhath baru panjang. Sekarang ni antara ha dengan sa ada tak huruf mat? Tidak ada. Maka kita baca dengan pendek. Yalhath. Dia sama tak macam tadi yang kita baca page 48 tadi yang ada qabl tu? Ada qabl. Sama? Janji dia tak ada huruf mat. Cuma bezanya qabl tu dia ada huruf ba, qalqalah, bunyikan ba, lepas tu bunyikan lam, qabl. Okay. Kenapa bunyi qalqalah? Sebab ba dengan lam tu dia tidak ada berkait macam huruf mutajanisain ataupun mutaqarribain. Okay. Faham Faham. Jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, ada soalan yang lain? Nak tanya? Fiza dah tanya dah. Habis. So nanti insyaAllah kita dah habis. Nanti bolehlah jawab soalan-soalan ujian tahap 1. Lepas ni kita habis bahagian pertama dan kita akan masuk terus. Ujian tahap 1 tu jawab sendiri je.
dalam tu semua dah ada jawapan kalau nak buat lah, kalau rajin. Nanti kita akan masuk pada jilid yang kedua, tahap kedua, iaitu masuk bahagian mat, cabang-cabang mat. Habis sahaja bahagian mat, maka kita akan terus talaki lah sampai tengok sampai mana kan. Kalau katalah ditakdirkan mungkin jadual kita akan berubah semula kan, ni dah start kena pergi masjid apa semua kan, kelas-kelas yang berubah. Maknanya talaki tu mungkin sampai situ sahaja ke. Yang penting saya nak habiskan silibus untuk pembelajaran tajwid. Talaki tu boleh sambung kemudian lah, bila-bila kan. Yang penting tajwid tu kena habiskan. Okey, kita berhenti dan tangguhkan dulu untuk petang ni. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله. Stop share.